lagi dalam JRY News Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam sejahtera, bersama lagi dalam JRY News Channel. Malam ini kita membawakan perkembangan politik dan isu semasa tanah air. Hari ini kita bawakan satu isu yang mencetuskan suasana panas dalam persidangan Dewan Undangan Negeri 9. Persoalannya cukup mudah, tetapi kesannya boleh menjadi besar. Mengapa peruntukan berjumlah Rm 180.000 kepada Adun Pakatan Harapan dipersoalkan selepas ia diluluskan ketika DUN Negeri 9 hampir dibubarkan? Menurut laporan Sinar Harian pada 18 Agustus 2026, isu ini dibangkitkan dalam persidangan pertama penggal pertama DUN Negeri 9. Adun Johol daripada Barisan Nasional Datu Saiful Yajan Sulaiman mempersoalkan peruntukan tersebut karena kelulusan dikatakan dibuat hampir dengan tarikh pembubaran DUN. Beliau menyifatkan seolah-olah mempunyai ciri dana pilihan raya dan meminta kerajaan negeri memberikan penjelasan serta menjalankan siasatan. Namun disinilah kita perlu berhati-hati. Dipersoalkan tidak bermaksud terbukti berlaku penyelewengan. Ini adalah dua perkara yang berbeda. Persoalan utama sekarang ialah soal ketelusan, tata kelola, dan justifikasi penggunaan uang rakyat. Dalam sidang DUN tersebut, Adun Bahau daripada PH Tio Kong Siong mempertahankan peruntukan berkenaan. Menurut beliau, kelulusan dibuat mengikut tata kelola yang ditetapkan. Beliau turut mengaitkan perkara itu dengan situasi sebelum ini apabila Adun Perikatan Nasional tidak menerima peruntukan ketika berada di pihak pembangkang. Tetapi hujah itu kemudiannya menimbulkan persoalan baharu. Ridwan Ahmad daripada PN mempersoalkan mengapa peruntukan tersebut diluluskan untuk tempo Julai hingga Oktober, sedangkan DUN dikatakan sudah dibubarkan. Sementara itu, Jalaluddin alias daripada BN pula membangkitkan isu yang lebih besar. Kalau peruntukan diberikan kepada Adun PH, mengapa wakil rakyat lain yang juga berada dalam kerajaan ketika itu tidak menerima layanan yang sama? Dan kemudian muncul satu lagi persoalan. Datuk Muhammad Jaidi Abdul Qadir daripada BN menuntut supaya peruntukan tersebut dipulangkan karena menurut beliau ia adalah wang rakyat. Sementara itu, Datu Dr. Muhammad Rafi Abdul Malik daripada PN mendakwa isu ini mungkin bukan hanya melibatkan Rm 180.000. Beliau mendakwa terdapat tambahan sebanyak Rm 45.000 dan meminta kerajaan menjelaskan secara terperinci bila surat itu dikeluarkan, bila uang tersebut dimasukkan, dan siapa penerimanya. Persoalan seperti ini sebenarnya sangat penting dalam sebuah sistem demokrasi, karena apabila melibatkan uang awam, rakyat berhak mengetahui beberapa perkara asas, siapa yang menerima, untuk tujuan apa, bila diluluskan, siapa yang meluluskan, dan yang paling penting adalah semua proses itu mematuhi peraturan keuangan yang ditetapkan. Kalau semuanya benar-benar mengikut tata kelola, maka tidak semestinya dan tidak sepatutnya menjadi masalah untuk kerajaan negeri memberikan penjelasan berdasarkan dokumen dan fakta. Sebaliknya, jika terdapat kelemahan dalam proses, ia perlu diperbaiki. Dan jika benar-benar terdapat unsur kesalahan atau penyelewengan, perkara itu sewajarnya diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan. Namun buat masa ini kita janganlah membuat kesimpulan bahwa Rm 180.000 tersebut merupakan dana pilihan raya atau berlaku penyelewengan. Itu masih merupakan persoalan politik yang sedang diperdebatkan dan memerlukan penjelasan berdasarkan fakta. Sebab itulah timing kelulusan tersebut menjadi perhatian. Bagi rakyat, isu ini bukan semata-mata tentang PHBN atau PN. Ini bukan soal partai mana yang menang atau kalah, ini soal rakyat dan soal uang rakyat. Jika sesuatu peruntukan diberikan kepada wakil rakyat, rakyat perlu tahu dan mahu melihat manfaatnya sampai kepada rakyat. Dan jika terdapat persoalan mengenai proses kelulusan,
Rakyat mahu jawaban yang jelas. Akhirnya persoalan terbesar perlu dijawab, bukanlah siapa yang paling kuat menuduh dan yang paling kuat mempertahankannya. Persoalannya ialah adakah proses mengikut tata kelola yang sepatutnya. Apapun, semoga isu ini mendapat penjelasan terbaik demi semua pihak di Negeri Sembilan. Kita jumpa lagi, bye-bye.